Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Bima bin Abdul Munir. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk isu-isu pembangunan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban berdasarkan Ejen Ali The Movie. Terusnya adalah kumpulan kami, iaitu terdiri daripada Azri bin Abdul Munir, iaitu saya, Nurul Afika binti Muhammad Ramli, Muhammad Amirul Zakwan bin Zulkifli, Muhammad Daniel Hakim bin Zulkifli, Amy Nazira binti Nafrizan, Anis Nabiha binti Muhammad Jaiz, Daniel Danish bin Suhaimi. Jadi saya akan membentangkan tentang definisi etika. Apa itu etika? Etika menurut bahasa Greek dari perkataan ethos, ia adalah sesuatu tabiat perbuatan seorang insan. Manakala menurutkan bahasa Inggeris daripada perkataan etik, ia adalah adat atau tingkah laku. Etika daripada maksud keseluruhannya ialah undang-undang yang mendisiplinkan diri seseorang itu sama ada ia bertingkah laku yang positif maupun negatif. Etika diterapkan dalam diri setiap insan manusia agar dapat menjadi manusia yang berguna dan berakhlak mulia. Menurut agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah memandang tinggi kesucian akhlak diri manusia. Terdapat sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud adab itu di atas ilmu, ataupun daripada perkataan bahasa Arabnya al-adabu fawqal ilmu. Perkara ini menunjukkan bahawa adab terletak di adalah adab merupakan perkara yang tinggi terletak di atas agama Islam. Kerana jika kita lihat ilmu merupakan perkara yang agak tinggi, jadi akhlak di sisi Islam lebih tinggi daripada ilmu. Jika seseorang itu tidak mempunyai akhlak, maka ilmunya sia-sia sajalah. Jadi seterusnya, manakala Muhammad Nasir pula memberi pendapat berkenaan etikanya yang menganggap etika mempunyai dua aspek yang diharaikan sebagai etika normatif dan etika deskriptif. Etika deskriptif menunjukkan bahawa dunia yang berbilang kaum dan agama mempunyai pendapat masing-masing terhadap etika dan diamalkan. Jikalau etika normatif pula, ia bermaksud menghukum, mengukur dan menganggap dan mengevaluasi tentang prinsip moral kini. Jadi perkara ini memberi kesedaran walaupun nilai adalah meluas mengikut pelbagai kaum dan budaya, namun terdapat juga beberapa perkara dan aspek yang membuktikan etika adalah serupa. Terusnya, jika kita kaji tentang projek ini, etika dalam perfilman mengajar, menghibur dan juga memberi informasi terhadap khalayak ramai. Ia memberi teladan kepada masyarakat, bahkan membuka fikiran mereka terhadap beberapa perkara dalam hidup. Jadi filem-filem yang ditayangkan perlulah mengikut etika-etika yang berteladan baik dan menunjukkan adab yang baik dalam berkongsi filem. Aksi-aksi seperti yang tidak senonoh perlulah ditapis supaya tidak mempengaruhi minda kanak-kanak yang sedang membesar. Jadi beroleh dengan perkara tersebut, filem yang kami akan kaji sekarang untuk projek ini ialah Ejen Ali The Movie, yang mempunyai banyak pengajaran dan teladan tentang penghayatan etika dan peradaban. Jadi seterusnya, berikutan pula latar belakang kajian ataupun sinopsis daripada filem Ejen Ali The Movie. Ia adalah diterbitkan daripada Wow Animation Studios Sdn Bhd pada 18 Mac 2013. Mereka mempunyai bekas pekerja daripada pesaing mereka sendiri, iaitu Les Corbett Production and Animal Star Studios. Ataupun Les Corbett Production dikenali sebagai penerbit bagi filem Upin dan Ipin. Kos untuk pembuatan filem ini adalah sebanyak RM65 juta. Mempunyai 80 orang pelukis grafik dan pereka animasi. Dan mereka juga membantu Animal Star Studio dalam pembuatan filem Bobo Boy, sebuah filem animasi yang bergenre adiwira, aksi, pengembaraan, fiksyen, sains, berisik dan trigger di animasi. Kemudian bagi objektif kajian kami pula ialah
untuk mengkaji dan menyiasat tentang konsep perfilman menurut pelbagai etika peradaban, mencari kepentingan perfilman industri dan pengaruh etika yang dibawanya kepada masyarakat, dan membincangkan analisis perfilman terhadap isu pembangunan serta falsafah dan pengajaran yang dibawa daripada filem tersebut. Seterusnya, bagi kepentingan kajian, kami berharap daripada kajian ini dapat memberikan satu penglihatan yang sebenar tentang penghayatan etika dan peradaban dalam perfilman. Seterusnya, berharap juga memainkan peranan yang besar dalam menyebarkan cerita kepada rakyat, mengenal pasti kepentingan etika dalam kehidupan masyarakat agar hidup menjadi lebih harmoni, menghuraikan bagaimana analisis filem tersebut terhadap isu-isu pembangunan dan meningkatkan penguasaan kemahiran dalam menganalisis filem yang ditonton, dan akhir sekali, mengenal pasti cara-cara penyelesaian bagi isu pembangunan dalam masyarakat digital menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, saya Zakwan. Seterusnya, isi dan huraian. Yang pertama, maksud masyarakat digital. Sebelum kita mengetahui apa itu maksud masyarakat digital, hendaklah kita memahami apa itu masyarakat dan juga digital. Masyarakat merupakan istilah kepada sekelompok manusia di suatu kawasan ataupun tempat. Sebagai contohnya, penduduk Malaysia dikenali sebagai masyarakat Malaysia. Lebih kita spesifikasikan, masyarakat negeri Kelantan dikenali sebagai masyarakat Kelantan. Seterusnya, digital bermaksud pula kepada teknologi ataupun IT dan perkara-perkara yang terlibat dengannya. Contohnya, kamera yang digunakan untuk merekod slide ini, penyampaian ini, juga dikira sebagai satu yang benda yang digital. Jika digabungkan masyarakat dan juga digital, ia bermaksud masyarakat yang melibatkan diri dengan teknologi-teknologi. Sebagai contohnya, kita ataupun saya sendiri melibatkan diri dengan peranti pintar yang selalu digunakan dalam kehidupan seharian. Berdasarkan laman web Kerajaan My Digital Corporation, kerajaan telah membuat satu sasaran bagi penduduk Malaysia mencapai capaian penuh bagi masyarakat digital di negara Malaysia pada tahun 2030 akan datang. Buat masa sekarang, masyarakat Malaysia belum mencapai rangkaian penuh bagi masyarakat digital akan kerana gap antara pekerjaan, status dan sebagainya. Seterusnya, isu-isu dan pembangunan dalam masyarakat digital. Seperti yang kita maklumkan, pembuatan teknologi memerlukan pembiayaan tinggi untuk menghasilkan hasil yang terbaik kepada pengguna. Jadi, penyelenggaraan teknologi perlu diambil kira dari masa ke semasa atas perubahan trend dan teknologi. Ini membuatkan pengguna akhir, iaitu rakyat marhin, memerlukan pendapatan yang tinggi untuk menikmati penggunaan teknologi terkini. Rakyat yang tidak mampu akan ketinggalan di belakang kerana tidak mampu untuk membayar pembiayaan teknologi yang tinggi. Pendidikan juga akan menjadi sukar kerana pendidikan pada zaman ini memerlukan peranti elektronik seperti tablet, komputer riba dan yang paling mudah atau ringkas, telefon pintar. Bukan sahaja peranti yang diperlukan, penggunaan internet dan data juga memerlukan pembelajaran yang tinggi, membuatkan ramai pelajar dan keluarga berputus asa dalam mendalami ilmu dan maklumat. Impaknya pembangunan akal manusia akan menjadi cetek dan hidup dalam keadaan penghambaan duit. Seterusnya, penggunaan teknologi juga telah meningkatkan kos sara hidup manusia, malah telah menambah jurang kehidupan antara rakyat bandar dan luar bandar. Jumlah rakyat bandar yang bermastautin ke bandar telah meningkat saban tahun ke tahun, jadikan masyarakat tetap di luar bandar terpinggir dari setiap pembangunan teknologi. Seperti rangkaian isyarat di luar bandar masih tidak dibaik pulih dan masih berada dalam keadaan 2G. Kerana pemikiran manusia bahawa yang di luar bandar hanyalah mereka yang tidak mahu memajukan diri, padahal kerana kos peningkatan sara hidup amat berbeza dengan di luar bandar. Hasilnya rakyat di luar bandar akan terus kehilangan maklumat kerana tidak mempunyai teknologi yang dikemas tinggi seperti yang di kawasan bandar. Hal ini boleh dikaitkan dengan alur jalan filem Ejen Ali yang telah diberikan kepada kami menunjukkan bahawa masyarakat secara berjaya
yang berjaya dari segi teknologi sehingga kan sekolahnya mempunyai papan tanda skrin sentuh, walhal di pinggir bandar tidak mempunyai teknologi dan disisihkan dari kawasan cyberraya kerana ketidakmampuan mereka untuk membiayai teknologi terkini. Okey. Seterusnya berkenaan dengan penyelesaian terhadap isu-isu etika dalam peradaban. Ini adalah bagi mengatur pertahanan dan cadangan tingkah laku yang benar dan juga yang salah. Ini menunjukkan nilai moral seseorang manusia dan langkah yang boleh diambil olehnya. Dalam filem ini ada menunjukkan etika baik dari salah satu watak yang bernama Alia, di mana dia menunjukkan nilai belas kasihan selepas dia melihat cara kehidupan penduduk pinggiran yang sangat daif. Banyak pertolongan yang diberikan oleh Alia kepada penduduk pinggiran, di mana dari pertolongan itu jugalah penduduk di kawasan ini dapat menaik taraf kehidupan mereka dan berjaya mempunyai keperluan asas seperti air bersih. Menurut pandangan ahli falsafah Aristotle, seorang yang beretika itu mampu mewujudkan kebijaksanaan yang terpaling tinggi menurut rasional dan juga menurut akal budi. Seseorang yang beretika pasti akan memastikan manusia melakukan perkara yang memberi faedah kepadanya dan juga memberi faedah kepada sekalian masyarakat. Ini adalah menyebabkan perbuatan Alia itu menjadi satu perbuatan yang sangat baik dan beretika. Okey, seterusnya watak yang menunjukkan nilai etika yang agak kurang baik seperti watak Nikki. Perkara ini ditunjukkan apabila dia mencuri dan merancang untuk membunuh orang penting cyberraya bagi kepentingan orang-orang pinggiran. Sebenarnya situasi kehidupan mereka juga adalah salah satu faktor perbuatan tersebut, seperti situasi persekitaran, kerelaan dan situasi yang berkaitan dengan paksaan. Perkara ini boleh dirujuk dengan situasi yang ditimpa oleh Nikki, di mana dia dan masyarakat sekelilingnya sentiasa ditindas sejak mereka kecil sehingga mengakibatkan ibu bapanya terkorban. Perkara-perkara seperti ini akan membuatkan seseorang itu berasa terdesak dan terpaksa melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral seperti itu. Last sekali, maka dengan itu etika dan moral adalah teramat penting untuk ada dalam diri seseorang demi kepentingan hidupnya dan kesannya terhadap masyarakat dan alam. Etika dan moral seseorang dapat menentukan baik dan buruknya. Agama Islam juga menyatakan bahawa moral dan etika adalah baik. Yang baik adalah penting dalam kehidupan sejagat seperti melakukan kebaikan bersama manusia. Secara definisi, maksud pembangunan merujuk kepada usaha mengubah masyarakat atau negara daripada kemunduran ke arah kemajuan. Perubahan ini boleh dibagikan kepada beberapa aspek, bermula dari ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan psikologi dan sebagainya. Negara mempunyai rakyat atau penduduk yang di mana semua orang harus saling bekerjasama dan harus saling bantu-membantu demi kelangsungan hidup dan mencapai matlamat negara. Contohnya yang ada adalah apabila Ketua Kelas Kombat dan Tekno iaitu Gans dan Dayang memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Ali atas bantuan untuk projek Iris Neo yang telah dicapai oleh mereka. Mereka sangat berterima kasih kepada Ali dan berpendapat bahawa tanpa Ali, mungkin projek ini tidak berjaya dijalankan. Ini menunjukkan bahawa nilai murni seperti saling berterima kasih dan saling menghargai wujud di kalangan penduduk Cyberjaya. Ini menunjukkan isu-isu pembangunan rakyat telah wujud pada penduduk Cyberraya pada zaman itu. Assalamualaikum, saya Nurul Afika binti Muhammad Ramli. Saya akan terangkan tentang falsafah-falsafah dan pengajaran yang boleh diambil dari filem ini. Yang pertama sekali ialah falsafah teknologi. Teknologi wujud atas dua perkara, iaitu manusia yang mencipta dan manusia yang berusaha untuk memudahkan tugasan. Pertamanya, penciptaan alatan oleh manusia adalah bagi meringankan tugas
dan keduanya merupakan usaha manusia bagi memudahkan tugasan dalam jangka masa pendek dan jangka panjang. Perkataan teknologi ini datangnya dari bahasa Yunani iaitu tek yang membawa erti seni ataupun kerja tangan dan juga logos yang membawa maksud kata-kata sistematik. Teknologi ini adalah salah satu ilmu yang praktikal. Teknoepistemologi adalah satu teknik di mana satu benda itu berfungsi bagi membantu manusia dalam rutin seharian mereka. Otak manusia yang cekap berupaya mencipta pelbagai ciptaan melalui angka, huruf dan juga gambar. Hingga kini dapat kita lihat di dunia nyata bahawa terdapat pelbagai teknologi yang sedia ada atas penciptaan dari idea-idea manusia itu sendiri seperti penciptaan komputer riba, layar internet, sosial media dan mesin. Berdasarkan filem Ejen Ali, antara teknologi yang telah diketengahkan adalah ciptaan Iris. Pada asalnya, Iris ini telah dicipta oleh watak yang bernama Alia yang pada awalnya merupakan hanya penduduk Cyberaya seperti yang lain. Alia telah ditawarkan untuk menyertai kumpulan Mata dalam melindungi penduduk Cyberaya. Pihak Mata melihat Alia sebagai seorang cerdik dan cergas. Alia mampu mencipta Iris di mana sebelumnya tidak ada seorang pun yang pernah mencipta teknologi sedemikian rupa. Iris merupakan teknologi canggih yang digunakan oleh ejen-ejen Mata dalam memerangi musuh Cyberaya. Walaupun begitu, apabila teknologi ini telah diketahui oleh Nikki iaitu sahabat kepada Alia, ianya telah bertukar kepada tragedi kerana Iris telah jatuh ke tangan yang salah. Ejen Ali, anak kepada Alia, telah bersama-sama membantu Nikki dalam pencurian Azurium bagi meningkatkan taraf hidup penduduk pinggiran. Ejen Ali telah menggunakan Iris miliknya bagi melawan pihak kerajaan dan telah dilihat oleh Nikki. Nikki telah mengambil peluang ini untuk menggunakan teknologi Iris milik Ejen Ali dalam melawan Datuk Othman iaitu Datuk Manda di Cyberaya. Tindakan Nikki telah memusnahkan hampir keseluruhan Cyberaya kerana dia telah menggunakan teknologi Iris dengan salah dan atas amarah diri sendiri. Oleh itu, zaman canggih ini, kita mestilah menggunakan teknologi ke arah kebaikan dan tidak menyalahgunakannya. Tindakan atas kepuasan dan nafsu akan mengakibatkan kerosakan atas diri sendiri dan orang sekeliling. Seterusnya ialah falsafah persahabatan. Menurut kitab Al-Hikam, tulisan Syekh Ibnu Attailah Al-Sakandari, sahabat sejati merupakan seseorang yang setia menemani dan mengetahui aib anda. Ianya juga menerangkan bahawa sahabat akan menemani kerana ada hubungan budi dan mereka hanya tahu kebaikan kita. Menurut Aristotle dalam buku 8 dan 9 Etika Nikomachean, beliau membahagikan persahabatan kepada 3 jenis iaitu rakan-rakan untuk keseronokan, rakan-rakan untuk mendapat manfaat dan sahabat sejati. Melalui penceritaan filem Ejen Ali, nilai persahabatan yang dapat kita lihat melalui persahabatan antara Alia dan juga Nikki. Pada awal penceritaan dapat dilihat Alia dan Nikki bersama-sama cuba mendapatkan jantung tiruan untuk Mak Yah dengan menceroboh kawasan kargo larangan. Tindakan mereka diketahui oleh pihak berkuasa dan cubaan melarikan diri telah dilakukan oleh Nikki dan Alia. Malangnya hanya Nikki yang terlepas daripada tangkapan itu. Beberapa tahun kemudian, ahli mata bernama Ejen Ali telah menjalankan misi dan ketika berlawan dengan musuh, Ejen Ali terlihat simbol yang sama pada Nikki yang seakan-akan simbol yang pernah dia lihat pada pemacu kilat USB milik arwah ibunya Alia. Mulai dari situ, Ejen Ali mula mendekati Nikki untuk mengetahui lebih lanjut tentang maksud di sebalik simbol tersebut. Nikki mula menceritakan tentang kejadian beberapa tahun yang lepas di mana ketika dia terlepas dari tangkapan oleh pihak berkuasa, dia terdengar perbualan Alia dan pihak Mata yang menawarkan Alia untuk menyertai Mata dan Alia telah pun bersetuju. Nikki merasakan Alia seakan membelakangi dirinya dengan membiarkan penduduk pinggiran walaupun ia cuma salah faham. Mulai dari hari itu, Nikki mula bersifat ganas dan ekstremis dalam melindungi pinggiran pada akhirnya memusnahkan dirinya dan orang sekeliling. Berdasarkan penceritaan ini, sedarlah kita bahawa sahabat itu memerlukan seseorang yang memahami
dirinya antara satu sama lain. Dalam hal ini, Nikki hanya berkawan dengan Alia kerana Alia mempunyai kelebihan dan memberi manfaat kepada Nikki dan penduduk pinggiran. Walaupun Alia menjelaskan tentang keputusannya menyertai Mata, ianya membuatkan Nikki lebih marah dan akhirnya menyakiti Alia, menyebabkan salah satu asbab kematian Alia. Seterusnya ialah falsafah politik. Politik dalam bahasa Arab ialah siasat. Menurut Kamus Dewan, politik didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan berkenaan dengan cara pemerintah, ilmu siasat dan ilmu kenegaraan. Secara umumnya, politik Islam merupakan pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, politik bermaksud mengurus urusan masyarakat. Menurut Imam Hasan al-Banna, politik bukanlah sekadar sebuah parti politik, tetapi ianya merupakan segala tindakan yang dilakukan bagi mengurus nasib umati dan bukan hanya sekadar bagi mengawal dan meraih kekuasaan dalam mencapai kedudukan-kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Berdasarkan filem Ejen Ali, falsafah politik dapat dilihat ketika Datuk Othman ingin menaik taraf cyberraya melalui pembangunan dan ciptaan baharu yang melibatkan banyak pihak serta penggunaan wang yang berlebihan atas pengurusan Datuk Othman yang rakus, iaitu menginginkan pembangunan yang maju dan canggih tanpa memikirkan konsekuensi dan kesan terhadap penduduk, bandar dan kerajaannya. Dr. Ghazali, iaitu ayah kepada Ejen Ali yang sedang bekerja di bawah arahan Datuk Othman, tidak bersetuju akan arahan Datuk Othman untuk pembangunan baharu di Cyberraya kerana ianya akan mengeluarkan sejumlah wang yang amat besar dan akan mengorbankan tempat tinggal penduduk pinggiran. Walaupun begitu, Datuk Bandar tetap dengan pendiriannya dan mengarahkan anak buahnya meneruskan projek tersebut. Selepas berlaku beberapa komplikasi yang melibatkan pihak Mata, penduduk Cyberraya, Nikki dan Datuk Othman, akhirnya Dr. Ghazali mengumumkan projek pembangunan ini akan diteruskan dengan memastikan kedua-dua penduduk Cyberraya dan pinggiran mendapat kelebihan yang sama. Kesimpulannya, dalam memutuskan sesuatu keputusan, kita hendaklah sentiasa berlaku adil dan berniat untuk memudahkan semua pihak pada sebelum, selepas dan selepas proses. Amanah sebagai seorang yang memegang jawatan tinggi itu bukanlah sekadar kuasa dan tahta, malah ia merupakan suara bagi anak-anak di bawahnya. Dan akhir sekali ialah falsafah etika. Falsafah etika merupakan perbincangan ilmu tentang tingkah laku atau pandangan baik dan buruk dari tindakan seseorang. Etika yang berasal daripada perkataan ethics yang mana berdasarkan beberapa sumber seperti Encyclopedia Americana 1993 dan Encyclopedia of Ethics 2001 merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud sikap atau peribadi manusia, manakala ethikos yang bermaksud moral. Dalam bahasa Arab, falsafah etika merujuk kepada ilmu al-akhlak. Ibnu Manzur menyatakan bahawa akhlak bermaksud kepribadian semula jadi seseorang. Berdasarkan filem Ejen Ali, falsafah etika dapat diterapkan apabila Datuk Othman yang merupakan Datuk Bandar ketika itu berusaha untuk menaik taraf pembangunan Cyberraya. Usaha beliau dijalankan dengan bantuan Mata bagi melindungi penduduk-penduduk Cyberraya dari ancaman jahat agar proses penaik taraf dapat dijalankan tanpa sebarang gangguan. Walaupun begitu, tindakan Datuk Othman ini tanpa disedari telah mengetepikan dan menggunakan sebahagian kawasan yang digelar pinggiran yang juga merupakan penduduk Cyberraya. Penduduk di pinggiran merupakan masyarakat yang terbiar dan tidak mendapat sebarang punca elektrik, makanan dan minuman. Beliau tidak mengambil inisiatif bagi mengubah nasib masyarakatnya di pinggiran tersebut yang mempunyai kanak-kanak, remaja dan warga emas. Keganasan dan pencerobohannya berlaku atas azulium iaitu bahan kimia yang dapat membantu dalam penggunaan harian seperti ubat-ubatan, sanitasi dan kebersihan telah dirompak oleh Nikki dan sahabatnya yang merupakan penduduk pinggiran. Rompakan ini berlaku atas kelemahan pengurusan Datuk Othman yang tidak berlaku adil kepada masyarakatnya dan memilih kasih apabila ingin menaik taraf sesuatu kawasan tersebut. Nikki dan sahabatnya amat terdesak bagi mendapatkan bekalan yang sihat untuk mengekalkan kesihatan yang baik untuk ibunya, Mak Yah.
Melalui penceritaan ini dapat kita rungkaikan bahawa Datuk Osman perlulah sentiasa berlaku adil kepada penduduk Cyberjaya secara keseluruhan termasuk penduduk pinggiran. Datuk Osman tidak sepatutnya mengetepikan penduduknya agar setiap kemudahan dapat digunakan oleh masyarakat secara sama rata. Baik, untuk seterusnya adalah kesimpulan. Ejen Ali The Movie ini merupakan sebuah filem yang menceritakan keadaan masyarakat dalam pembangunan yang canggih dan cemerlang, terutama di tempat yang dinamakan Cyberjaya yang penuh dengan kemajuan. Juga kesan-kesan sampingan dari pembangunan dalam masyarakat digital akan mempengaruhi diri seseorang. Dan Islam adalah agama yang penuh kehormatan, hendaklah dijadikan sebagai rujukan utama di dalam pendirian sebuah pembangunan. Seiring dengan kriteria Islam yang terdiri, yang membawa perubahan menyeluruh sama ada dari sudut sosial dan ekonomi. Islam mewajibkan kepada seluruh kaumnya agar menghormati satu sama lain. Seterusnya adalah menjadi satu penanda aras bagi sesebuah pembangunan dengan adanya keadilan dalam zaman digital ini, bagi membela kehidupan masyarakat yang akan lebih sejahtera dan terjaga. Masyarakat juga mempunyai hak bagi membela kehidupan mereka di bawah sesebuah kerajaan. Pembangunan dalam tahap kemodenan dan kehidupan di kalangan-kalangan masyarakat setempat yang berlaku secara berbeza mempunyai pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang tidak dibela. Telah menjadi sebahagian daripada kehidupan yang wajar bagi menerusi meningkatkan pembangunan dan etika dari masa ke semasa yang berlaku secara keseluruhan di pelosok masyarakat. Baik, seterusnya adalah pembangunan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat digital merupakan satu aspek kehidupan yang saling berpegang teguh bagi tidak mendatangi kesan yang tidak diingini dan memusnahkan nilai positif, dan akidah masyarakat juga mengekalkan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Segala dari pihak yang mempunyai kuasa seharusnya memainkan peranan mereka untuk memastikan, mempertahankan dan membela keadaan kehidupan sesebuah masyarakat dengan secara keseluruhan, terutama bagi kawasan-kawasan yang memerlukan, bagi mengelakkan daripada kesan negatif yang akan berlarutan jika tidak diambil endah. Bagi mengubah kehidupan seseorang itu amatlah sukar. Tetapi yang mampu dilakukan adalah tingkatkan persekitaran kehidupan mereka bagi memberi suasana yang kondusif dan lebih produktif. Menjaga kemakmuran masyarakat dan menaik taraf kawasan-kawasan yang lebih memerlukan adalah merupakan satu kesan positif yang besar bagi pembangunan dan pemodenan sesebuah negara. Firman Allah yang berkaitan tentang teknologi di antara dalam surat Al-Anbiya ayat 80 hingga 81 adalah, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, juga memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang menghembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segalanya. Itu dari segi kesimpulan. Seterusnya adalah rujukan. Jadi ini adalah rujukan kami, rujukan 1 hingga ke rujukan 2. Sekian.